Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, hari ini saya akan record untuk kertas ulang kaji kita ya, modul kimia yang kamu dah photostate. Okay, modul kimia ni mengandungi soalan percubaan. Okay, percubaan tahun 2017. Okay, kalau kita tengok untuk setiap chapter pun ada dalam ni dan kemudian dia pun saya kepilkan sekali dengan soalan esei. Okay, saya harap kamu semua sebelum kelas saya, kamu kena settle down kan dulu. Okay, untuk soalan-soalan dalam soalan struktur. Okay, kenapa saya kata ya? Sebabnya soalan-soalan ini akan keluar. Okay, kemungkinan akan keluar dalam pentaksiran kita lepas naik cuti nanti. Okay, kalau kamu tak dapat nak jawab, at least kamu dapat jawab sikit pun jadi. Okay, dapat kamu jawab sikit pun jadi. Saya mengharapkan kamu semua akan menjawab. Okay, soalan ni. Macam mana kamu nak taksir diri kamu kalau kamu tak buat? Okay, so at least kamu ada buat sikit. Walaupun tak tahu kamu buat. Okay, tak tahu pun cuba untuk jawab. Okey. So, hari ini kita tengok soalan nombor 2. Okey, yang ini adalah soalan SBP ya, Sekolah Berasrama Penuh tahun 2017 nombor 1. Okey, kalau kamu tengok gambar yang ini, okey, ini ada agar-agar, ada kuprum 2 sulfat. Okey. So, ini kalau nampak saja proses ini, okey, ini adalah proses diffusion ataupun peresapan. Okey, yang mana kuprum 2 sulfat nanti dia akan memasuki, okey, zarah di dalam zarah-zarah agak-agak ini. So agak-agak ini nanti dia akan jadi warna biru. Okey, dia akan jadi warna biru. Okey, sini warna biru. Okey, terlalu tebal cikgu punya ni. Cikgu ubah sikit. Okey. Okey, baru cantik. Okey, cikgu padam. Okey, so ini dia akan agak-agak ini akan bertukar menjadi warna biru. Okey, soalan nombor 1A. Okey, untuk soalan nombor 1A, dia tanya, apakah jenis zarah? Okey, kalau dia tanya jenis zarah, kita hanya ada zarah atom. Tulis ya, tulis dalam kamu punya buku. Okey, kita ada atom, kita ada molekul, kita ada ion. Okey, so soalan tanya, dalam kuprum 2 sulfat, adakah atom, adakah molekul, adakah ion? Okey, siapa-siapa dapat jawab? Amanda, atom, molekul atau ion? Jenis zarah. Boleh jawab? Udah, tak ada siapa. Amanda mana? Dah hilang dah. Kena makan dengan alien? Okey, yang ini untuk soalan ni tak apalah korang tak nak cakap dengan cikgu kan. Okey, so kalau nampak saja kuprum 2 sulfat. So kuprum ini adalah metal. Okey, logam. Sulfat ni bukan logam lah. So maksudnya dia adalah kategori dia adalah jenis lebih daripada 2 jenis atom. Okey, dan dia pun ada charge iaitu yang ini adalah charge positif, kuprum sulfat adalah charge negatif. So positif dan negatif maksudnya dia adalah kategori ion. So, semua orang tulis kategori untuk jenis zarah itu adalah jenis ion. Okey. So, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, kalaulah saya tukar soalan ni, saya tukar kepada dia kata apakah jenis zarah dalam saya tukar ini naftalina. Okey, kalau saya tukar naftalina, apa jenis zarah dalam tu? Okey, naftalina kamu tahu dia adalah bukan ion. Okay, dia bukan ion dan dia juga adalah kategori ada lebih daripada 2 atom. Okay, bila dia lebih daripada 2 atom, itu bermaksud dia adalah jenis molekul. So, jawapannya kalau soalan tanya, apakah jenis zarah dalam naftalina? So, itu bermaksud dia adalah jenis molekul. Okay, faham ya? Okay, soalan nombor A2. Nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. So, kamu tahu kuprum warna apa? Okay, kuprum adalah berwarna biru. Okay, cikgu dah tulis pun sini. Okay, berwarna biru. So, beberapa seketika, okay, nanti, warna biru daripada kuprum 2 sulfat, dia akan spread out. Okay, maksudnya dia akan merebak ke seluruh agar-agar. Okay, so apakah observation ataupun apakah pemerhatian yang boleh kamu buat? So, kamu cakaplah, warna biru merebak ke seluruh agar-agar. Okey. Selepas beberapa
sehari. Okey, done. Okey, dah siap. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan, buka speaker kamu. Okey, berdasarkan teori kinetik jirim, terangkan pemerhatian di A2. Okey, A2. Okey, apa yang kamu boleh cakap? Kenapa warna biru ni dia akan merebak dalam agar-agar ni? So siapa dapat jawab? Syahdan? Ada tak Syahdan? Boleh jawab tak? Okey, kenapa? Tapi dia kata berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, dekat sini kamu nampak 3 markah tau. So 3 markah maksudnya kamu ada 3 poin. 1 poin, 2 poin dan 3 poin. Jangan tinggalkan jawab soalan yang begini. Kenapa cikgu kata kenapa jangan tinggalkan? Sebab mana tahu kamu punya jawapan yang kamu tulis tu, yang merepek-repek tu, ada kena-mengena dengan poin 1, ada kena-mengena dengan poin 2, ataupun ada kena-mengena poin 3. So, tulis saja. So, kamu tulis kat sini. Okay, Kupram. Semua orang tulis ya. Nanti naik cuti, cikgu nak tengok semua dah berisi dalam kertas yang cikgu dah buku modul yang kamu dah photostat. Okay, gupur sulfat terdiri daripada ion. So, tadi kamu kata jenis zarah dia ion. So, dia daripada jenis ion. Okay, ion yang apa? Ion yang kecil. Okay, dan diskret. Okay, ini bermaksud ion-ion ini akan bergerak. So, kamu tulis yang sentiasa bergerak. Cikgu, perlu ke saya tulis nombor 1, nombor 3? Tak perlu. Kamu hanya tulis kupram 2 sulfat terdiri daripada ion yang kecil dan diskret yang sentiasa bergerak. Ini dah dapat poin 2. Okey, kemudian dia bergerak daripada mana? Daripada ion bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. So, ini adalah 3 poin. Okay, 3 poin yang boleh kamu dapat. Okay, kamu tampak? Kalau cikgu nampak kamu dapat ada cakap terdiri daripada ion yang kecil, cikgu bagi 1 markah. Cikgu, saya tak perlu diskret boleh? Boleh. Okay, yang kedua, yang sentiasa bergerak. Okay, which are in motion. So, kamu akan dapat 1 lagi markah. Okay, daripada higher concentration, maksudnya daripada kepekatan yang tinggi kepada kawasan yang berkepekatan rendah. Lagi 1 markah. So, cikgu, boleh tak saya buat poin-poin? Boleh. Cikgu, boleh tak saya buat dalam satu gambar rajah? Boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang B. Okay, tolonglah respon dengan apa yang saya nak cakap sekarang ni kelas. Okay, B. So, sekarang dia bagi ni. Karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. So, nombor neutron dia pun dia dah bagi sama. Okay, kemudian kita jawab soalan ni. Okay, semua orang ada buku, tolong tulis. Jangan ada yang tidur. Dah lah tak buka mic. Dah lah tak buka video. Gambar macam mana lah cikgu nak dapat tahu ya. Okay. Okay, so Amin, molekul. Okay, good. So Amin. Okay. Semua atom karbon 12 dan 13 dan 14 mempunyai nombor proton yang sama. Apakah bilangan proton dalam atom karbon tersebut? Hamizah. Hamizah tak dapat jawab? Okay. Apakah bilangan proton dalam atom-atom karbon tersebut? Okay, siapa-siapa dapat jawab? Nuraini, 6. Betul ke 6? Okay, mana kamu dapat 6? Sengren, mana kamu dapat 6? Sebab nombor proton mereka ini semuanya adalah sama. So, kalau kamu buat 12 tolak 6, kamu dapat 6. 13 tolak 7, kamu dapat 6. 14 tolak 8, kamu dapat 6. So, ini adalah kategori jenis isotop. So, isotop, apa maksud isotop? Isotop adalah atom tu adalah jenis yang sama. Isotop, apa yang lagi sama? Proton kena sama.
Okay, apa yang berbeza? Yang tak sama adalah neutron dan nukleon. Okay, ataupun nukleon. So, dia tak sama neutron dan nombor nukleon. So, nombor yang sama itu bilangan proton dia adalah 6. So, good. Senran, thank you for your response. Okay, next question. Okay. Berdasarkan bilangan proton di B1, okay, bilangan neutron yang diberikan dalam jadual 1, nyatakan istilah yang digunakan bagi menghuraikan 3 jenis karbon di atas. Apakah dia kata, okay, yang boleh, istilah apa yang kamu boleh gunakan? Tadi cikgu baru cakap perkataan apa tadi cikgu kata? Apa dia? Proton yang sama, atom yang mempunyai jenis yang sama, okay. Atom yang proton yang sama. Good. Isotop. Pandai. Terima kasih Zam. Okay, isotop. Okay, kalau kamu tulis dekat situ, saya tak nampak kamu punya chatting. So, apa kata kamu buka kamu punya mic dan tolong jawab. Okay, wakilkan karbon 13 dalam bentuk ini. Wakilkan. So, macam mana boleh dibuat? So, ini adalah atas ini adalah untuk, bawah ni adalah untuk apa? Okay, atas ni adalah untuk nukleon. Bawah ni untuk Zam? Proton. Pandai. Proton. So, pandai Amanda. Okay, so apa macam mana kamu nak jawab? So, kamu katalah. So, X ni adalah simbol untuk atom. So, karbon, okay, karbon, simbol untuk karbon apa? C. Okay, C, betul. So, nukleon dia berapa? Nukleon dia berapa? Ni. Berapa? 13. Pandai. Berapa proton dia? 6. Pandai. So, 13 dan 6. Okay, pandai. Okay, siapa yang jawab tu tadi tu? Miza. Miza, tahniah Miza. Saya jawab dengan Miza sahaja. Yang lain bukalah mic. Okay. Okay, Profesor. Okay, Profesor Farida adalah seorang ahli arkeologi. Beliau menemui fosil di Gua Cenderiang. Okay, atom karbon yang mana digunakan untuk menganggarkan usia fosil? Ini usia arkeologi, usia fosil. Karbon 14. Pandai. Karbon 14 kah? Betul? Betul. Janganlah confuse. Kena yakin. So, tulis karbon 14. Betul. Tahniah. Okay, tahniah. Okay. Kemudian, next. Okay, next adalah soalan nombor. Faham? Okay, tengok. Kamu dah dapat jawab soalan SBP. So, at least soalan ini ada berapa markah? 1, 2, 2 tambah 3, 5, 8. 9 markah kamu dah dalam tangan. Okay. Soalan the basic thing. So, kamu perlu tahu. Okay, pergi kepada soalan ni. Tengok ya. Okay, soalan ni dia kata dia ada bagi simbol. Yang mana dekat tengah ni ada 6 proton dan 6 neutron. Dan dikelilingi oleh elektron. Okay, soalan dia pertama. State the meaning. Okay, jelaskan ataupun nyatakan maksud atom. Apa yang dimaksudkan dengan atom? Sesiapa dapat jawab? Zarah yang paling ringkas dalam jirim. Pandai. Zarah yang paling ringkas di dalam jirim. Ataupun kamu boleh buat zarah neutral yang paling kecil. Ataupun kamu boleh tengok buku teks. Okay. Dalam buku teks ditulis apa? Senran? Ada. Saya tengok dulu nota saya. Okay, good. So, you refer with your textbooks can also. Okay, kalau kamu tengok buku teks, apa yang dibagi dalam perkataan atom, definisi, terus sahaja tulis. Okay, kadang-kadang untuk soalan SPM, dia akan terus base kepada soalan definisi buku teks. Okay, tuliskan simbol. Okay, so kalau kamu tulis simbol macam mana? Apakah simbol untuk ini? Dia adalah Q. Atas apa? Berapa atas nukleon dia? Anyone can answer this question? Hamiza, Nuraini, Azwana. Dua apa? 12. Good. So, nombor proton dia? 6. 6. So, kamu tulis begini. 12, 6. Okay.
Nyatakan zarah subatom yang mana terlibat dalam tindak balas kimia. Apa maksud zarah subatom? Zarah subatom ni ada elektron, proton, okay, dengan neutron. So, siapakah yang mana yang terlibat dalam tindak balas kimia? Syamil? Senyap ya, Syamil? Mana yang tidak? Ya, cikgu. Apa jawapannya? Yang mana yang terlibat dalam tindak balas kimia? Elektron ke? Proton ke? Yang mana satu? Syamil, takkan tak tahu. Ni. Apa ni? Yang kat paling hujung-hujung ni, yang dekat orbit ni, apa kita panggil? Electron. Pandai, electron. So, just only electron involved in the chemical reaction. So, electron, okay, yang terlibat dalam tindak balas kimia. Kena ingat tu ya, elektron. So, sebab itu kenapa, okay, saya nak sebut lagi sekali ya, elektron ini, kenapa cikgu dia? Sebab dia nak capai to achieve the stable octet electron arrangement. Untuk, cikgu translate, untuk mencapai susunan elektron yang octet. Boleh? So, octet ada berapa bilangan elektron dekat luar dia? Octet ni maksudnya bilangan elektron ada berapa? 8. Pandai, ada 8. Selagi dia tak 8, selagi tu dia tidak oktet. Maksudnya dia tidak stabil. Sebab itu dia berlakunya perpindahan ke, dia nak kongsi ke, dia nak mendermakan ke, nak bagi dia stabil. Okey, fahamkan konsep tu. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan fosil haiwan. Mana ni? Okey, ni fosil haiwan. Okey, dia kata usia untuk menggunakan atom R. Okey, dah jawab tadi. Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan. Okay, siapa dapat jawab untuk persamaan? Apa yang dia sama? Maksudnya dia cakap tentang isotop. So, apa yang sama dalam isotop? Apa yang sama? Proton. Apa? Proton. Nombor proton yang sama. Ayat tu kenalah penuh. Jangan proton je. Kena cakap nombor proton yang sama. Okay, apa yang berbeza? Cikgu, kalau saya tulis bilangan proton yang sama boleh kan? Boleh. Okay, selain daripada itu, apa yang berbeza? Cepatlah. Bilangan neutron yang berbeza. Bilangan neutron yang berbeza. Number of neutron. So, number of neutron, bilangan neutron yang berbeza. Bilangan neutron yang berbeza. Okey, ataupun kamu cakap, cikgu, saya nak buat nombor nukleon yang berbeza, betul tak? Boleh tak kalau kamu buat nombor nukleon yang berbeza? Boleh? Boleh tak kelas? Oi. Boleh tak? Aina, Ani, apa benda dah? Aina, Ina, Syahdah, semua ada lengkap dah soalan ni. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okey, B. Okey. Rajah 1.2 menunjukkan lengkung pemanasan untuk menunjukkan takat lebur. Okey, dah pergi pepejal. So, state, nyatakan takat lebur bagi sebatian X. Okay, siapa dapat jawab? Kalau dia kata mengenai sebatian apa ni, takat lebur, mesti kamu cakap tentang dia punya suhu. So, kalau dalam gambar ni, agak-agak kamu, manakah melting point? Manakah takat lebur? So, kamu dah belajar, cikgu, yang constant ni adalah kamu punya takat lebur, melting point. So, ini berapa bacaan kat sini? Syamil? 70. Okey, 70. So, kalau cikgu buat 70, betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Apa yang salah? Sebab tak ada Darjah darjah Celsius. Yes, good. Sebab tak ada darjah Celsius. Kena tulis darjah Celsius. Kalau kamu hanya kata 70 ataupun kamu kata BCD, betul ke salah?
B, C, D. Betul ke salah? Salah. Sebab kamu tak cakap tentang dia punya suhu. Okay. Why is the temperature does not change? Kenapa dia kata suhu tak berubah daripada B kepada D? So, kalau untuk melting point ni maksudnya, okay, kamu tulis tenaga haba. Okay, tulis ya. Diserap. Okay, tenaga haba diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Ataupun dalam bahasa Inggeris, siapa yang belajar bahasa Inggeris, heat energy is absorbed. Okay, it is used to overcome the forces of attraction between molecules. Okay, so kalau dalam ini, okay, contoh. Okay, contohnya kamu hanya jawab mengatasi daya tarikan antara molekul. Contohlah ya. So, kamu hanya dapat P untuk point nombor 2 saja. Okay, kamu tak cakap tenaga haba diserap. Okay, contoh, kamu kata tenaga haba dibebaskan. Ingat tau, yang dibebaskan kalau dia punya graf ni adalah freezing point. Okay, freezing point, so that's mean takat beku, maksudnya dia ke bawah lah. Dia akan jadi ke bawah. So, ini adalah dia nak membeku. Yang ini dia nak melt. Melt tu maksudnya dia nak melebu. Okay, dia nak melebu. So, berbeza ya. Okay, kemudian kita tengok ini. Okay. Lukiskan susunan bagi sebatian X pada 60 Celsius. Okay, kamu tengok 60 Celsius kat mana? Dekat sini. Okay. Dekat sini dia kata, okay, mula-mula dalam keadaan pepejal. So, that's mean A ini adalah A kepada B. A kepada B adalah keadaan pepejal sahaja, iaitu solid. So, B kepada D, solid and liquid. Pepejal dan cair. Bila D kepada E, tulis dia dalam kamu punya buku, D kepada E adalah hanya benar liquid ataupun cecair sahaja. So, dia tanya A kepada B. So, A kepada B, dia adalah dalam keadaan pepejal. So, bagaimana susunan pepejal? Susunan pepejal dia adalah rapat-rapat dan jangan overlap. Okay. Markah dekat sini dia akan bagi apabila kamu punya bulatan ini adalah sama saiz. Okay. Kedua, jangan overlap. Apa maksud overlap? Overlap tu maksudnya jangan macam ini. Kalau macam ini, salah. Okay. Saiz mesti sama. Okay. Point yang pertama, kamu kena same size. Okay. Saiz mesti sama. Okay. Yang kedua, kamu kena jangan overlap, jangan bertindih. Antara partikel ni, jangan kamu bertindih. So, pemeriksa terus akan bagi satu markah untuk kamu. Okay. So, faham tak, kelas? Ini baru chapter 2 ni. Okay. Siapa ada masalah? Cikgu laju sangat lah cikgu cakap. Okay, boleh respon dengan cikgu. Okay. So, Kedah 2017. Okay, sebelum tu, okay, kalaulah soalan tu dia tanya, okay, saya nak tanya ni. Okay, Azwana, boleh jawab tak soalan saya? Okay, kalaulah contohnya, saya nak buat takat beku. So, takat beku saya punya graf saya bentuk macam ini kan? Tapi soalan tu tanya, kalaulah, okay, masa kamu nak bekukan naftalina tu, kamu tak kacau. Bagaimana bentuk graf kamu yang kamu akan dapat? Kamu tak kacau. Sepatutnya cikgu dah ajar. Kena sentiasa kacau. Samalah juga kalau kamu buat naftalina ni pun, kena sentiasa kacau. Okay, kalau ni kamu tak kacau, apa yang akan terjadi? Sesiapa dapat jawab? Macam mana bentuk graf kamu? Sangren, boleh dapat jawab? Bagaimana kamu punya bentuk graf? How your punya graf? So, graf kamu dia akan jadi macam ni. Sini dia akan ke bawah. Ke bawah ni, ini yang kita panggil dia sebagai supercooling.
Super cooling ni maksudnya beku yang melampau. Beku penyejukan yang melampau. So, nanti kalau soalan nak contoh dia suruh kamu lukis macam ini. So, pemeriksa akan bagi kamu 1 markah. Ingat tau? Okay, yang ini terjadi bila kamu tidak kacau. Okay, kamu punya larutan tersebut. So, dia punya haba tidak akan terbebas di sekeliling. Okay. Kemudian, kita tengok soalan nombor 2. Okay, nombor 2 pula. Kedah 2017. So, pastikan jangan mengantuk kelas saya. Kalau mengantuk, kita nyanyi. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Rajah 1 menunjukkan struktur atom bagi atom U, V dan W. Okey. Sebab tadi saya ada kelas sains 1 jam. So, terus masuk kelas kimia. So, agak banyak jugalah. So, kita tengok ya. Okey, kita tengok kepada sini. Atom U dia kata ada 9 neutron, 8 proton. Okay, 10 neutron, 8 proton untuk V, W 12 neutron untuk 11P. Okay, nyatakan nama bagi zarah subatom bercharge negatif. Kita ada proton, kita ada neutron, kita ada elektron. Kalau dia cakap tentang subatomik, kena ingat, tulis kat situ. Kamu ada proton, elektron, dan neutron. So, dia tanya, mana yang charge negatif? Proton ke, elektron ke, neutron? Siapa-siapa dapat jawab? Nurina, Aida, Zam. Elektron. Good. Elektron. Okay, terima kasih Hamiza, Waswana dan Zam. So, elektron. So, elektron adalah bercharge negatif. So, yang bercharge positif siapa? Proton. Neutron? Neutron. Neutron. So, neutron tu maksudnya dia tak ada apa-apa charge. Okay. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Apakah istilah bagi jumlah bilangan proton dan neutron? Siapa dapat jawab? Proton tambahkan dengan neutron. Nukleon. Pandai. Nukleon. So, jawapan dia adalah nukleon. Okey, senang kan? Okey, nombor B1. Apakah yang dimaksudkan? Maksud itulah yang pelajar lemah. Okey, pelajar dia akan jadi salah bila maksud itu dapat je maksud, dia boleh salah. So, dia kata apakah yang dimaksudkan dengan isotop? So, isotop adalah, siapa dapat jawab? Mesti atom-atom bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Pandai. Mesti ada perkataan atom. Kalau kamu terus saja kamu kata bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza, salah. So, good. So, atom yang sama. Okay, atom yang sama, same element. Okay, atom yang sama bilangan proton. Okay. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okay. Ataupun kamu nak tulis atom yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza pun boleh. Okay. Dia ada banyak. Okay. Ataupun cikgu boleh tak kata tapi bilangan nukleon yang berbeza? Boleh. Okay. Tapi yang penting cikgu nak highlight dekat sini adalah atom. Perkataan atom kamu mesti ada. Okay. Perkataan atom kamu mesti tulis. Okay. Kemudian, which atoms are isotope? Yang mana atom yang isotope? Siapa dapat jawab? Mana yang isotope? Atom U dan atom V. Pandai. Atom U dan V. Okey. Nyatakan satu radioisotop yang digunakan sebagai bahan api dalam stesen jana kuasa. Yang ini pengetahuan knowledge lah. Pengetahuan. So, yang mana pakai jana kuasa? Yang buat perang dekat Hiroshima, Nagasaki tu, kamu ingat tak? Itu pakai apa? Mula dengan U. Uranium 235. So, ini kalau tak baca, tak dapat jawab lah. Okey. Kemudian,
Okay, table 1, okay, jadual 1 menunjukkan 4 jenis bahan, formula kimia masing-masing. So, kita ada krypton, kloroform, potasium iodida, dan tetraklorometana. Nyatakan satu bahan yang wujud dalam atom. Siapa dapat jawab? Atom. Yang mana atom? Kan? Yang mana atom? Atom tu maksud apa? Satu jenis sahaja. Krypton. Apa? Krypton. Kalau krypton ni cikgu tulis formula KR je boleh tak? Boleh tak? Cikgu nak buat formula je, boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia tulis kat sini nyatakan satu bahan. Dia tak kata namakan. Kalau namakan, kamu tolong bagi nama penuh. Okay, kalau dia kata state ataupun nyatakan, kamu bagi dalam bentuk formula pun diterima. Okey. Nombor 2. Bahan manakah mempunyai takat lebur yang paling tinggi? So, kalau kamu tengok antara 4 bahan ni, yang manakah yang menghasilkan takat lebur yang tinggi? So, adakah kamu tahu takat lebur yang tinggi tu maksudnya dia terdiri daripada apa? Adakah dia terdiri daripada atom, ion ataupun hanyalah molekul? Yang mana? Dia mesti terdiri daripada ion. So, siapakah ion dekat sini? Siapakah yang terdiri zarah dia adalah ion? Boleh jawab? Mana ion? Krypton ke, kloroform ke, kalium iodida ke, tetraklorometana? Kalium iodida. Pandai. Kalium iodida. So, ini pun sama. Kalau kamu tulis formula pun betul. Okey, ingat ya. Zarah, jenis zarah yang terdiri daripada ion yang akan menghasilkan takat lebur yang tinggi. Okey, dia kata kalium iodida tidak boleh mengkonduksi arus elektrik dalam keadaan pepejal, tapi dia boleh konduksi dalam keadaan aqueous. Terangkan mengapa. Okay, anyone can answer this question? Pertama, kamu cakap tentang dalam keadaan pepejal. Okay, dalam keadaan pepejal, dia ada tak ion yang bergerak? Asyik bagi apa? Ada tak dia terdiri daripada ion yang bergerak? So, kamu tulislah. Dalam ion kalium iodida, dia punya macam ini. Dia statik. Statik ni maksudnya apa? Dia tak move. Dia terdiri daripada ion. Tapi ion yang tidak bergerak. So, kamu tulislah. Ion di dalam pepejal potasium iodida tidak bebas bergerak. Okay, ini poin 1. Okay, poin kedua kamu cakap larutan potasium iodida mengandungi contain free moving ion. Ion yang bebas bergerak. Okey, dan dapat jawab ya. So, ini adalah poin nombor 1. Ini adalah poin nombor 2. So, kalau pemeriksa hanya nampak kamu cakap larutan KI ataupun kamu tulis mengandungi ion yang bebas bergerak, siapa? Kamu kena mention, okay? So, you must be mention. Okay, which one? Dalam keadaan pepejal ke? Dalam keadaan larutan ke? So, kamu kena bagi tahulah dia di mana. So, kat sini nampak tak cikgu punya jawapan? Cikgu cakap dalam keadaan solid ataupun dalam keadaan pepejal dia tidak bebas bergerak. Tapi dia dalam keadaan ion. Nampak ni? Dia dalam keadaan ion tapi tidak bergerak. Tapi dalam larutan KI dia ada bergerak. So, dia akan is a free moving ions. Dia akan bergerak. Okay. So, tengok soalan nombor Johor. Set 3 nombor 1. Okay, kamu tengok ini. Okay. Ini dia ada zarah P dan dia juga ada zarah Q. So, apa beza dia? So, kalau kamu tengok dia punya elektron valence dia punya susunan elektron dia 2.246, 2.6. Yang ini 2.2468. Oh, yang ini 8.
So kalau kamu nampak itu, nampak je soalan, saya bagi tip ya. Nampak saja soalan, kamu keluarkan apa maklumat yang kamu dapat. Oh, maklumat yang saya dapat ini. Saya tahu zarah P, dia punya susunannya 26. Oh, maksudnya tak oktet lagi. Okey, zarah Q 28. Oh, dia dah oktet. Dia dah mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, apakah zarah subatom yang diwakili oleh O? Bentuk O. Siapa dapat jawab? Yang ini. Apakah zarah subatom? Bentuk simbol O. Maksudnya yang kosong ni lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yang positif tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sama. 2, 8. So, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 8. Dia kata apakah zarah subatom yang diwakili oleh O, simbol O. Okay, simbol O itu yang inilah. So, yang itu apa? Simbol atom itu apa? Okay, itu adalah neutron. Okay. Kalau dia kata O tambah, barulah kamu dapat jawab dia adalah proton. Okay. Ataupun kadang-kadang tu soalan dia akan bagi kamu, dia akan trik dengan kamu. Okay, contohnya soalan ini kan. Okay, soalan ni dia tak ada bagi tambah ke, tak ada bagi tolak. Dia buat bulat-bulat pusing-pusing, kemudian dia bagi hitam. Dia bagi hitam. So, macam itu kamu kira lah. Okay, contohnya kalau macam ini, kamu punya proton mesti sama dengan elektron. So, kalau kamu kira. So, kalau kamu kira dia punya elektron dekat sini 2, 4, 6, 8. So, ada 8 dia punya elektron. So, proton dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sama. 8. So, maksudnya bilangan yang sama itu adalah untuk proton. Okey. So, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga. So, lebih kurang sama. So, neutron jawapan dia. Okay, nyatakan zarah subatom yang paling ringan. Okay, yang mana zarah subatom yang paling ringan? So, yang paling ringan adalah yang bercharge negatif. So, yang bercharge negatif siapa? Elektron. Elektron. Okay, nombor 3. Zarah manakah merupakan atom neutral? Okay. Kalau kamu tengok atom antara ini, so ini, cuba kira dengan sama dengan saya. Saya takut saya salah. So ini 1, 2, 4, 6, 8, 8, 10. So maksudnya elektron dia ada 10. So proton dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So proton dia ada 8. So dia kata untuk manakah atom yang neutral? So, atom yang neutral mesti bilangan proton dan elektron dia sama. So, maksudnya dia adalah zarah P. Kamu tulis P je. Okay, kalau kamu tengok zarah Q ni, elektron dia 10. Proton dia ada 8. Okay, maksudnya dia bercharge apa? Siapa dapat jawab? Adakah dia bercharge positif ataupun bercharge negatif? Siapa dapat jawab? Najwa. Maksudnya dia terlebih elektron. Maksudnya bila dia terlebih, maksudnya dia dah menerima 2 elektron untuk jadi dia oktet. Apa maksudnya? Dia charge apa? Negatif ke positif? Negatif. Pandai. Dia adalah bercharge negatif. So, P, dia tak jawapan lah. Okay, nombor 3 dah. Nombor 4. Okay, nyatakan susunan untuk yang kamu nyatakan pada B1 tadi. Susunan elektron dia. So, dia ada... Saya rasa ini soalan ni salah ni. Oh, patutnya jawapan dekat sini dia adalah proton. Maksudnya dia mesti O tambah ni. Tuliskan susunan elektron bagi atom yang dinyatakan pada A1. A1 tu siapa? Inilah P. Kita anggap dia sebagai P lah.
So, elektron arrangement dia cikgu dah tulis tadi 2.6. Okay, nyatakan nombor nukleon bagi zarah Q. Okay, Q. Siapa dapat jawab? Q. Berapa bilangan apa dia kata? Nukleon. Berapa nukleon dia? Nukleon adalah proton tambah neutron. Dia akan dapat nukleon. Berapa proton? Proton dia ada 8. Tambah neutron. Kau kira lah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 16. 6, 7, 8. Betul. 8 tambah 8? 16. Good. 16. So, state the number nukleon 16. Okey, nyatakan charge dalam nukleus. So, tadi charge dalam nukleus. Charge dalam nukleus tu maksudnya dalam nukleus ni ada charge apa? So, you nampak sini ada charge positif. So, jawapan dia adalah positif lah. Okay, tuliskan perwakilan untuk zarah P atau Q. So, maksudnya kamu boleh ambil P atau Q. So, kamu contohnya kamu nak ambil P lah. So, kalau kamu tulis zarah tu maksudnya P, atas ni mesti dia punya nukleon. So, nukleon dia tadi berapa? 16. Dan dia punya proton dia adalah 8. So, kalau contoh kamu nak buat Q, okay, Q pun sama. Q 16, 8. Betul ke cikgu buat? Bilangan proton dia 8. 2, 4, 6, 8. Betul. Bilangan neutron dia 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 8, 16. Okay, good. Okay, nombor B. Rajah 1.2 menunjukkan pergerakan oksigen dari alveolus ke kapilari darah. Gas Y terbentuk daripada gabungan dua zarah Q dalam rajah 1.1. Okay, dia kata, namakan proses yang terlibat. Okay, kalau kamu nampak, ini kapilari kamu. Kamu belajar bio ke? Tak belajar Kamu tak ambil bio kan? Okay, yang ini adalah alveolus. Yang ini adalah sel darah kamu lah. So, bagaimana gas daripada alveolus ni, dia boleh bergerak pergi ke salur darah. So ini apakah nama proses dia? Nama proses dia adalah diffusion. Okay, diffusion dalam bahasa Melayu apa, Sandran? Diffusion. Apa diffusion dalam bahasa Melayu? Anyone? Korang ni kenapa senyap je? Tak habis diffusion. Apa dia? Pada sampai. Pandai. Kenalah respon anak-anak semua. Okey. So, peresapan. Diffusion, peresapan. Okey, boleh tak kamu peresan? Peresapan. Peresapan. Okey, penyebaran ataupun penyebaran. Okey, bagaimana kamu nak terangkan dalam teori kinetik jirim? So kamu cakap lah yang macam tadi. Okey, kamu cakap gas Y. Okay, gas Y terdiri daripada zarah yang diskret. Apa tu diskret? Diskret tu maksudnya sangat-sangat kecil. Dan tiny. Tiny tu maksudnya halus. Tiny tu halus ke? Ya ke? Azwa? Kecil. Bukan halus. Kecil. Okay, diskret dan halus. So, bukan halus. Dia adalah kecil. Okay, kemudian. Okay, apa yang kamu dapat jawab? Okay, baru dapat 2 markah. Okay, kemudian kamu cakap lah. Gas Y akan kepekatan gas Y di dalam alveolus lebih tinggi berbanding saluran darah. So, maksudnya sekarang ni, gas Y daripada kepekatan yang tinggi, dia akan bergerak pergi ke kepekatan yang rendah. Okey, penat ke? Penat. Tak ada jawab pun, cikgu seorang cakap 24 jam cikgu cakap. Okey, so satu lagi last soalan untuk bab 2. Nampak? Dah settle lah kita punya bab 2.
So, kalau kamu buat, insya-Allah kamu tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang tak buat itu yang masalah. Okey. Kecewa sikit lah. Sikit. Tak ada kecewa sikit. Kecewa banyak lah juga. Sebab pelajar tak respons. Yang pertama. Yang keduanya, respon tu sikit-sikit. Pelajar yang respon, pelajar yang sama. Pelajar yang Sleeping Beauty pun ada. Walaupun mungkin mic dia rosak. Ataupun saya pun tak tahu apa sebab. Ataupun dia tengah tidur. Itu pun antara sebabnya lah. Kalau boleh, jawablah soalan yang cikgu cakap. Okey. Jadual 1 menunjukkan 4 produk pengguna dengan bahan dan formula kimia. So, yang pertama NaCl, dia bagi xenon, dia bagi hypochlorous, dia bagi naftalina. Okay, nyatakan satu bahan yang wujud dalam atom. Alia Izian. Ada tak? Alia Izian. Yang mana wujud sebagai atom? Dah hilang. Okay, siapa-siapa dapat jawab? Xenon. Pandai. Xenon. Okey, kemudian nombor 2. Bahan mana yang mempunyai takat lebur yang tinggi? Siapa? Xenon ke, hypochlorous ke, sodium natrium klorida ke, yang mana? Cikgu dah cakap, kalau yang mempunyai takat lebur yang tinggi, maksudnya dia terdiri daripada anion. So, siapa yang terdiri daripada anion? Natrium klorida. Ya, betul. Natrium klorida. Dia adalah jenis garam lah. Okay, nombor 3. Bagus. Saya nak kamu jawab dalam keadaan berebut nak jawab. Cikgu nak macam itulah kelas yang aktif. Kelas yang pasif maksudnya dia senyap je. Cikgu tanya faham ke tidak? Tak jawab. So bagus. Okay, nyatakan pemerhatian. Okay, kalau kamu celup warna kertas biru. Okay, kertas litmus dalam asid hypochlorous. So apa yang kamu akan dapat? Biru bertukar menjadi apa? Menjadi merah. Pandai. Kalau sebut merah je betul tak? Bertukar merah. Boleh tak? Salah. Kena ada sebelum dan selepas. Okey. Naftalina. Naftalina dia kata tak boleh nak konduksi elektrik. Kenapa? Sebab ni sepatutnya 2 markah ni. Sebab naftalina ialah apa? Dia kovalent ke dia ionik? Dia sebatian. Pandai. So dia adalah ialah apa benda cikgu Jana ni? Ialah sebatian kovalent. So kalau sebatian kovalent tiada apa? Naftalin tak ada ion yang bebas bergerak. Bebas bergerak. Okey. So yang ini kamu dapat ion berapa? Dah 1 markah. Dalam bentuk ion dalam bentuk sebatian kovalent pun dah 1 markah. So dapatlah 2 markah. Okey, soalan nombor 4. Xenon adalah gas adi ataupun gas lengai yang digunakan terutama untuk ciri pemancar cahaya dalam produk seperti lampu kereta. Lampu kereta. Mengapakah xenon adalah unsur yang tidak reaktif? Xenon ni kumpulan berapa? Xenon ni kumpulan apa? Dalam jadual berkala. Ni kumpulan apa ni? Hendak naik angkasa kapal X-ray. Ini kumpulan 18. So, kumpulan 18 dia dah lengkap ke belum? Dia dah stabil ke belum? Hello? Dah. Pandai. Dah. Macam cakap dengan batu lah koma. Padahal 22 budak. So, dah stabil. So, maksudnya kamu tulis atom sudah mencapai susunan elektron oktet. Dah, siap. Cikgu, kalau saya tulis mencapai susunan elektron oktet, dia boleh je, Bu? Saya tak kata atom. Salah.
kena ada perkataan atom. Atom ni kena ada. Okey. So, sekali lagi naftalina ditanya. Okey, nyatakan jenis zarah naftalina. Okey, naftalina. Apa jenis zarah naftalina? Tadi apa cikgu kata zarah? Adakah dia atom? Adakah dia molekul? Ataupun adakah dia ion? Cepat jawab. Molekul. Pandai. Molekul. Dia tak ada ion. Okey. Nombor 2. Apakah takat lebur naftalina? Berapa? Cepat Roma. Yang mana? 80. 80 apa? Darjah Celsius. Itu yang cikgu nak. 80 darjah Celsius. So, sekali lagi dia tanya, kenapa tak ada perubahan B dengan C? Tenaga, haba. Tolong jawab. Cikgu dah jawab tadi. Tenaga, haba apa? Diserap ke dibebaskan? Diserap. Pandai. Untuk apa? Mengatasi daya tarikan antara pandai antara zarah, antara molekul. Okey, boleh. Dah habis dah bab 2. Cikgu tanya, cikgu jawab. Nasib baiklah ada respon seorang 2. Sedihnya hari ini. So, sekarang ni dah jam 1:06. So, kita ada 30 minit lagi. Okay, yang mana untuk 30 minit tutorial, itu bermaksud apa yang cikgu nak kamu buat dalam tutorial. Sila siapkan sekarang chapter 3 untuk chemical formula and equation. Saya memang geram dengan kamu sebab tak buat. Tahulah raya. Tapi raya bukan jalan mana-mana. Cubalah buat at least. Cikgu, saya dah buat bab 2. Cikgu jangan marah saya tau. Macam itu. Walaupun saya raya tapi saya tak buat. Kepada yang dah buat, Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada pelajar yang buat. Okay, so sekarang ni untuk lebih kurang kita ada 23 minit lagi. So kita boleh stopkan kita punya conversation. So, kita boleh Google Meet dan kamu tolong continue dengan jawab masa tutorial ni. Tolong jawab bab 3. Okay, kimia, formula dan equation. So, kita tengok ada soalan ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan. Okay, 5 soalan. Buatlah mana yang mampu. Okay, kalau tak siap hari ni, esok sambunglah lagi. So, tapi pastikan for the next appointment, okay, next class kita, kamu dah siap untuk bab 3. Okay, boleh semua? Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh.